Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berkenaan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Ahli kumpulan adalah Syahira Adwina, Nur Aimi Nabilah, Ain Nazifa dan Nur Hanan Bushra. Tajuk kami adalah adat dijadikan sebagai rujukan hukum. Pengenalan. Adat bermaksud sesuatu yang sudah menjadi satu kelaziman dilakukan manusia. Uruf pula merujuk kepada sesuatu yang telah dimaklumi masyarakat hingga menjadi kebiasaan. Adat atau uruf terbahagi kepada 4 bahagian utama iaitu adat am. Adat am merujuk kepada sesuatu kebiasaan yang diterima umum sebagai satu yang memberi maksud tertentu. Sebagai contoh, perkataan sembahyang merujuk kepada solat, bukan bermaksud yang lain seperti yang difahami oleh agama lain. Yang kedua, adat khusus. Adat khusus bermaksud sesuatu yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri atau di kalangan orang-orang yang tertentu. Contohnya, kesarjanaan merujuk kepada kepandaian dan kecendekiawan seseorang. Seterusnya, adat sahih. Adat sahih adalah sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syara atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau tidak membatalkan yang wajib. Salah satu contohnya adalah pemberian hantaran dalam majlis perkahwinan tidak termasuk dalam mas kahwin. Yang terakhir adalah adat fasik atau rosak. Adat fasik atau rosak adalah sesuatu adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syara atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Sebagai contoh, menjual barangan secara bertangguh melebihi daripada bayaran secara tunai. Jom kita tengok contoh-contoh aplikasi kaedah kelima. Yang pertama adalah pengantin lelaki berinai. Yang kedua, ketentuan umur wanita haid. Yang ketiga, menyimpan emas. Yang keempat, penipuan kadar mahar dan sambutan maulid Rasul. Pengantin lelaki berinai. Dalam adat Melayu, pengantin lelaki dihiaskan dengan inai sebanyak 3 jari. Dalam Islam, pengantin lelaki haram memakai sebarang perhiasan lukisan di jari. Namun begitu, berinai untuk pengantin lelaki dijadikan sebagai adat orang Melayu, sehinggakan hukumnya bertukar menjadi harus daripada haram dalam Islam dengan syarat boleh dipakai sebanyak 3 jari terakhir di kedua belah tangan. Seterusnya adalah ketentuan umur perempuan haid. Perempuan haid biasanya dikatakan pada umur 12 tahun dalam kalangan masyarakat kita. Namun sebaiknya kita haruslah percaya bahawa seseorang perempuan itu baligh apabila tiba masanya. Menyimpan emas. Menyimpan emas sebagai barangan perhiasan sudah menjadi adat kepada kebanyakan orang Melayu. Apabila sesuatu lebihan emas melebihi kadar tertentu bagi setiap negeri, maka mereka wajiblah membayar zakat ke atas emas tersebut. Sebagai contoh, negeri Pahang menurut perhiasan sebanyak 3 bentuk. Sekiranya ada lebihan daripada 3 bentuk perhiasan tersebut, maka lebihan itu adalah untuk mereka membayar zakat ke atasnya. Yang terakhir adalah penentuan kadar mahar. Kadar mahar atau mas kahwin diharuskan dalam tradisi perkahwinan sesuatu bangsa seperti masyarakat Melayu Indonesia. Namun, dalam keharusan ini, menurut Islam, ia tidak boleh sehingga membebankan mana-mana pihak kerana itu sudah melanggar syariat. Apabila adat bertentangan dengan Islam, maka ia tidak boleh diterima pakai sama sekali. Oleh itu, pemberian hantaran perkahwinan ini tidak ada nas syarak yang menjelaskan tentang hukum amal dengan amalan tersebut. Penutup ataupun kesimpulan, adat warisan yang diamalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu secara turun-temurun perlu dipelihara supaya khazanah warisan kekal. Akan tetapi, adat warisan yang diamalkan tidak dapat membatalkan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh syarak. Kelestarian adat resam warisan masyarakat Melayu hanya berlaku apabila adat resam tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Malah Islam mengiktiraf adat resam dalam masyarakat Melayu sehingga boleh diangkat menjadi hukum yang diguna pakai di sisi syariat sekiranya menepati syarat sesuatu uruf sebagaimana yang telah dibincangkan oleh ulama yang terbaik. Itu sahaja daripada kami bagi membentangkan tajuk adat dijadikan sebagai rujukan hukum al-'adatu muhakamatun. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi